Seperti Bank Dunia mengatakan di Malaysia ini 60% rakyat Malaysia ini bankrupt. Kita nak bebaskan nama kita ini daripada disenarai hitamkan. Okey. Jadi macam mana caranya untuk kita nak keluarkan nama kita ini daripada senarai bankrupt, daripada senarai muflis ni? Adakah kita harus membayar segala hutang piutang kita itu secara lump sum baru nama kita itu clear, ataupun kita boleh bayar secara ansur-ansuran, ataupun bagaimana untuk kita nak clearkan nama kita ni? Kita ingat masa kalau kita diisytiharkan sebagai bankrupt ataupun muflis, kita rasa kita kena selesaikan semua hutang kita. Ya betul, memang kalau anda selesaikan semua hutang, memang anda akan keluar daripada diisytihar sebagai bankrupt. Tetapi macam seperti apa yang saya cakap, kalau anda ikut turuti perintah yang dikeluarkan itu, iaitu bayar secara ansuran. Misalnya, sebab itu pentingnya bila seseorang itu diisytiharkan sebagai muflis ataupun bankrupt daripada mahkamah, anda harus laporkan kepada Jabatan Insolvensi ataupun MDI. Bila anda laporkan, apa yang mereka buat? Mereka yang akan menjadi pengantara antara anda dan pada pemiutang-pemiutang yang anda hutanglah. So, apa yang berlaku adalah bila anda dapat apa-apa income ataupun dapat duit ini daripada gaji yang anda dapat itu, sebab tak semestinya anda bankrupt, anda tak boleh kerja langsung. Tidak. Ada juga sektor-sektor yang membenarkan anda untuk kerja. Tapi duit yang anda dapat itu bukan kesemuanya dikeluarkan untuk bayar hutang itu. Maksudnya sebahagian anda kena bayar ikut pada schedule itulah. Misalnya gaji anda RM1,000 ataupun RM2,000. Daripada RM2,000, misalnya 10% dia ambil ataupun 20% dia ambil untuk bayar hutang. Iaitu kalau kita ambil RM1,000, 10% ia RM100. RM100 itu akan diberi kepada MDI, Jabatan Insolvensi Malaysia, dan mereka yang akan mengagihkan kepada pemiutang-pemiutang ini. Jadi asalkan anda ikut pada schedule tersebut, maksudnya anda tak miss. Jangan miss lah, dah lah bankrupt nak miss lagi kan. Memang cari pasal lah. So bila anda ikut bayar ansuran-ansuran, dan anda boleh merayu. Kes anda tu macam legit. Mahkamah bila nampak dan anda cakap, okey, saya nak keluar daripada bankrupt ni supaya saya boleh mulakan bisnes, saya boleh bekerja seperti biasa, supaya saya pun dah belajar daripada kesilapan lama saya. Saya dah bertaubat lah, taubat nasuhah hari Jumaat ni kan. So mereka insya-Allah boleh dikeluarkan daripada bankruptcy dan mereka boleh hidup seperti biasa. Kita lihat golongan belia sekarang ni, mereka ni begitu rajin sekarang ni mencari duit dan sebagainya. Tetapi ada kekangan-kekangan di mana mereka juga ketika usia yang muda ini juga diisytiharkan sebagai muflis ketika usia yang muda ni. Jadi bagaimana untuk menarik minat mereka ini untuk kata orang tu memberikan pendedahan kepada kita semua ni, warga-warga belia ini, agar kita ini tidak berada dalam situasi bankrupt dan seterusnya kita boleh memajukan diri kita dalam apa-apa saja perniagaan. So seperti Bank Dunia mengatakan di Malaysia ini 60% rakyat Malaysia ini bankrupt dan rata-rata daripada mereka berumur daripada 25 ke 44 tahun. So kalau saya nak kongsikan beberapa tip. Yang pertama, kita kena tahu apa itu perbezaan antara keperluan dan kemahuan. Ini benda yang bagi saya sangat-sangat penting, terutamanya zaman sekarang ni, sebab kita hidup pada zaman social media di mana kebanyakan benda-benda ataupun kita dibiasakan, anak-anak kita, anak-anak muda ini dibiasakan dengan kemewahan dan mereka terikut-ikut kawan-kawan dan sebagainya. So kita kena tahu dulu apa itu keperluan dan apa itu kemahuan. Keperluan ni benda yang kita wajib keluarkan duit untuk beli sesuatu benda. Contohnya makan dan minum, tempat tinggal dan sebagainya. Kemahuan ni makanan pun boleh juga, tapi makan kat Grand Hyatt ataupun Hilton dan sebagainya. Betul? So itu adalah kemahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, elakkan buat perbelanjaan yang berlebihan. Sebab kita nampak hampir separuh, 50% daripada sebab kenapa orang jatuh bankrupt ni disebabkan oleh pinjaman peribadi. Dan ramai orang buat pinjaman peribadi, terutamanya orang yang bekerja, makan gaji dan juga orang yang bekerja di kerajaan. Mereka buat pinjaman peribadi untuk kadang-kadang pergi travel ataupun kadang-kadang pergi untuk berkahwin misalnya. Benda-benda ni bagi saya ini perbelanjaan yang keterlaluan. So elakkan buat perbelanjaan keterlaluan. Dan yang ketiga, kalau saya boleh kongsikan, adalah tambahkan ilmu. Terutama di zaman sekarang ni, kita hidup pada zaman inflasi. Harga barang semakin menaik. So memang kadang-kadang saya tak boleh nak nafikan, ada orang memang terpaksa berhutang untuk hidup seperti biasa. Bagi saya, anda kena tambahkan ilmu. Ilmu macam mana nak tingkatkan pendapatan anda dan ilmu macam mana nak buat pelaburan. Sebab zaman sekarang tak boleh hidup hanya bergantung kepada satu sumber pendapatan saja, tetapi anda kena tahu macam mana nak perbagaikan sumber pendapatan anda supaya anda boleh tangini masalah kenaikan harga barang tanpa berhutang. Itu saja sedutan klip pendek daripada salah satu TV appearance yang saya dah buat sebelum ini. Kalau anda nak tengok video panjang, sila pergi dekat ruangan description. Kat situ saya ada sertakan link untuk tengok video panjang. Dan jika anda nak tahu lagi tips-tips kewangan yang lain, jangan lupa untuk lawati channel
channel Dr. Adam Zubir, di mana anda boleh klik pada butang playlist. Kat situ tim saya dah susun dah topik-topik kewangan dan pelaburan yang anda boleh binge watch. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan, sila nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.